Penghijrahan tu tidak semestinya satu aliran, bukan sahaja dari aspek bagaimana seseorang itu berpakaian. Kadang-kadang dia tidak. Assalamualaikum, nama saya Lisa Surihani. Saya seorang ibu kepada 3 orang anak, alhamdulillah. Suami saya Yusri Abdul Halim. Saya adalah seorang yang sebenarnya dah lama dalam industri seni. Kini disiplin saya lebih ke arah hosting, insya-Allah. Titik permulaan penghijrahan saya ataupun orang kata macam spiritual awakening, di mana saya saya jadi seseorang yang nak cuba mendekati diri saya dengan agama ni sebenarnya mula pada mungkin pada tahun 2017 2018 macam tu. Jadi macam untuk menjawab soalan adik mengenai penghijrahan ni, dia bukan satu destinasi. Macam rasanya adik pun sedia maklum, it's not just like that one stop destination, you have changed and that's it. Dia macam sesuatu yang kita embark on dan kita cuba untuk memperbaiki lagi dan lagi dan lagi kerana kejadian hati kita ni yang boleh membolak-balik. Yang kita tak nak adalah apabila dia dalam keadaan yang menurun dan kita biar dia menurun. Supaya kalau kita biar dia menurun, takut kita jatuh kepada orang yang sentiasa berdosa, na'udzubillah min zalik, dan tak nak pula kita jatuh dalam kategori orang yang berdosa yang jenis yang macam berdosa pun tak rasa bersalah, contohnya. So macam where I am right now, I'm still on my journey, di mana saya tengah cuba memperbaiki diri dan saya rasa setiap seorang daripada kita adalah orang kata setiap each and every one of us are on that journey sebenarnya. We have to keep going. So where I am right now is that I'm still on my journey, dan saya doakan sangat saya dan juga kami semua kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya betul-betul doakan. Dan kalau dari segi kerjaya, macam Allah susunkan yang saya nampak, macam sebab saya tidak dengan sengajanya mengurangkan sangat lakonan tu. Dia macam naturally jadi macam tu. Dan alhamdulillah beberapa pintu dibuka di mana saya dapat host untuk rancangan-rancangan yang berlandaskan agama, alhamdulillah. Dia bukannya macam daripada orang tu sendiri sahaja. Maksud saya adalah paling ketara penghijrahan seseorang itu apabila orang sekelilingnya nampak perubahan dia juga. Maksud saya kalau penghijrahan tu juga dinampakkan dari aspek pemakaian. Sebab penghijrahan tu tidak semestinya satu aliran, bukan sahaja dari aspek bagaimana seseorang itu berpakaian. Kadang-kadang dia tidak. Seseorang lelaki contohnya macam mana nak nampak dia dah berhijrah, mungkin kalau pakai kopiah nampak dia berhijrah sebab orang lain nampak, contohnya kan. Dan bila orang lain nampak, orang lain ada juga nak bertanya. Contohnya macam pada permulaannya bila orang nampak saya berubah dari segi pemakaian, orang banyak bertanya, orang curious, orang nak tanya how come, why dan sebagainya, dan macam-macam soalan yang mereka bertanyakan berkenaan dengan penghijrahan. So pada mulanya kita pun macam rasa macam okey, diorang sekadar bertanya, kita jawab je lah. Macam we are trying, kita cuba, kita sama-sama kita doakan juga yang moga kita dapat istiqamah juga dalam penghijrahan ni, contohnya dan sebagainya. Benda tu bukan sekadar apa yang kita cakap pada orang lain, tapi dia temuai dalam diri kita sendiri juga tahu bila kita lalui pengalaman tersebut. Lama-lama bila dia jadi macam banyak-banyak kali, bila orang tanya banyak kali, of course benda tu akan untuk diri kita sendiri juga yang ditanya, kita rasa macam
Alamak, macam mana ni kan? Diorang tanya lagi lah, contohnya. Ada jugalah rasa macam tu. Kita rasa ada perasaan yang macam segan pun ada perasaan yang ada kerisauan, yang akan ada macam orang kata sedikit perasaan yang tidak sepatutnya di dalam hati. Kita macam nak cuba mengingatkan semula mengenai apakah niat asal kita ni dalam kita berhijrah ni, adalah apakah niat asal ni, untuk siapa. Kita berhijrah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk mendapatkan orang kata approval daripada orang sekeliling, you know. Benda tu adalah antara ujian yang kita kena lalui untuk kita berjaga-jaga. Jadi saya rasa saya faham maksud adik tentang sebenarnya tak perlu nak wawarkan, tapi bagaimana bila seseorang tu ditanya, contohnya. Kalau seseorang tu dah ditanya daripada pihak mana, pihak media pula tu. Macam tak begitu manis juga bila kita macam tak nak cakap macam ni, tak naklah cakap pasal hijrah ni. Kalau boleh tak naklah cakap, saya pernah cuba macam kalau boleh saya tak nak terlalu banyak cakap pasal hijrah ni sebab saya masih dalam perjalanan. Doakan saya doakan untuk lain juga. Saya cuba cakap macam tu. So benda ni pun saya belajar juga, macam saya masih belajar juga, di mana sebab saya membesar daripada umur saya 11 tahun, saya dah expose kepada dunia, orang kata dunia seni ni, dan ada beberapa perkara yang mungkin yang dilakukan yang macam yang tak terlalu orang kata keterlaluan, tapi pada masa yang sama ada setengah-setengah benda kalau ikutkan hukum syarak dia dah melepasi beberapa batasan. Contohnya kalau macam kita memegang tangan pelakon lelaki, sebagai contoh. So macam part of my journey was learning about that juga. Dan perkara ini boleh bincang sebenarnya. Perkara ini boleh bincang dengan budi bicara. Ramai pihak sebenarnya memahami dan menghormati setiap insan yang melalui proses orang kata proses spiritual awakening mereka. It's actually boleh bincang lah sebenarnya. Kalau ada beberapa orang kata watak yang mungkin yang tak dapat nak bawa, kita kena macam we have to leave it to Allah, sebab rezeki tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun kita macam okey je. So saya kalau daripada dulu sebelum akak pakai tudung pun memang daripada dulu macam agak berhati-hati bila nak terima tawaran tu, tengok watak, tengok jalan cerita secara keseluruhannya, dan beberapa orang kata technical kind of factors lah, contohnya berapa hari shoot kat mana dan sebagainya, lokasi kat mana, berlakon dengan siapa director dia, dan semua adalah antara faktor-faktor yang kita tengokkan. Kalau dari segi hukum syarak tu bagi saya it's a learning process for me, dan alhamdulillah bila saya nyatakan ada beberapa batasan yang saya tak nak cross, budi bicara tu kena ada. Kalau boleh macam to allow for them to understand dan appreciate juga benda tu. Dan alhamdulillah diorang macam okey je, diorang macam faham dan terima. Okay, bismillah, saya sentiasa doakan untuk diri saya, untuk orang lain, baik yang saya kenal, untuk sesiapa pun lah. Macam bagi saya mendoakan supaya sentiasa dikurniakan barakah dan juga khair. Kita doakan moga kita sentiasa dipelihara dan dibimbing. Moga kita dikurniakan hidayah. Kalau dah dikurniakan hidayah pun jangan ditinggalkan kan. Mungkin antara benda yang saya nak kongsi, dan ni sebenarnya untuk diri saya juga, sebab kadang-kadang kita boleh rasa macam ada ujian dia dan ada rasa struggle dia bila kita nak cuba istiqamah. Kita nak cuba orang kata memperkuatkan, memperteguhkan iman kita, takwa kita. Kita nak cuba memperteguhkan, kadang-kadang dia boleh jadi mencabar sebab yalah duniawi lah. Dan antara benda yang diberitahu kepada saya adalah bukannya kesempurnaan yang kita kena capai, sebab kejadian kita kena terima kejadian kita yang memang hati kita sentiasa bolak-balik. Ada kemungkinan kita jatuh membuat dosa, tapi dia lebih kepada usaha kita untuk terus
usahakan untuk mendapat redha Allah tu yang memang kita tak boleh let go macam tu. So walaupun ada time-time dia yang contohnya macam setengah orang kata saya sembahyang 5 waktu tapi kadang-kadang saya tak rasa kemanisan iman tu contohnya. Sebab itu adalah kejadiannya. Kejadian hati kita adalah macam tu. Bukan sentiasanya kita akan rasa orang kata iman kita high. Dan adakah ini bermaksud Allah tak sayang aku? Adakah ini bermaksud macam aku aku tak dapat redha Allah? Tapi it's not about constant happiness. It's about our usaha. Dan kalau anda sedang buat juga walaupun ada masanya yang kita tak rasa iman high tu, tapi tetap buat juga, tetap sembahyang 5 waktu, tetap cuba untuk buat benda-benda yang baik, good deeds, dan kurangkan, nak cuba elakkan daripada buat-buat yang terlarang. Walaupun susah, walaupun hati tu rasa macam ya Allah struggle juga ni, tapi usaha tu tetap buat. InsyaAllah kita doakanlah kita dapat juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, amin. Ya.